Saudara-saudari yang saya kasihi sekalian, saya sebenarnya sentiasa memantau keadaan terkini pandemik COVID-19 ini. Wabak ini masih belum berakhir. Kebanyakan negara luar masih mencatatkan kes COVID-19 yang tinggi. Sehingga semalam, hampir 14.5 juta orang telah dijangkiti virus COVID-19 di seluruh dunia dengan lebih 600,000 kematian dicatatkan. Walaupun kes COVID-19 ini kekal rendah di negara kita, saya agak bimbang. Saya bimbang dengan kewujudan 13 kluster baru sepanjang tempoh PKPP. Contohnya kluster restoran Kuala Lumpur. Dalam kalangan pekerja restoran yang dilaporkan sejak 6 Julai 2020 dan kluster Stutong yang bermula sejak 18 Julai 2020. Dan selain itu sejak 7 Julai 2020 terdapat 4 kluster baru yang dikesan berpunca daripada mereka yang pulang daripada luar negara, iaitu kluster di Sarawak sebanyak 3 kes, kluster di Melaka 5 kes, kluster di Terengganu 3 kes dan kluster di Kuala Lumpur 2 kes. Lebih membimbangkan saya, kes positif COVID-19 ini telah kembali mencatatkan angka 2 digit sejak beberapa hari yang lalu. Situasi ini tidak boleh diambil mudah oleh kita semua. Dan saya pasti saudara-saudari tidak mahu kerajaan kembali melaksanakan lockdown sekiranya kes-kes COVID-19 meningkat dengan mendadak. Saya juga berdoa dan mengharap agar kita tidak perlu sampai ke tahap itu. Cukuplah 3 bulan kita semua berkurung di rumah untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 ini. Ekonomi negara kita terjejas teruk. Perniagaan mengalami kerugian dan ramai yang hilang pekerjaan. Dan sudah tentu kita tidak mahu kembali hidup dalam keadaan lockdown seperti itu. Sekiranya berlaku peningkatan kes COVID-19 secara mendadak dan memerlukan kerajaan menguasakan semula PKP, maka impaknya pada ekonomi amat besar sekali. Penutupan semula sektor-sektor ekonomi boleh menyebabkan negara kehilangan sekurang-kurangnya 2 bilion ringgit sehari dan secara langsung menyebabkan kehilangan sumber pendapatan bagi jutaan pekerja di Malaysia. Ia juga akan menidakkan usaha-usaha kerajaan, usaha yang dibuat oleh sektor swasta dan NGO di bawah pakej prihatin dan penjana yang bertujuan untuk memulih dan menjana semula ekonomi. Dan harus diingat bahawa kerajaan sudah pun mengumumkan pakej rancangan ekonomi prihatin tambahan dan penjana yang keseluruhannya berjumlah 295 bilion ringgit untuk kesejahteraan rakyat dan kelangsungan perniagaan dalam tempoh yang sukar ini. Lebih 2.75 juta pekerjaan telah pun berjaya diselamatkan di bawah program subsidi upah dan program pengekalan pekerja. Dan selain itu, lebih 800,000 perniagaan, termasuklah perniagaan mikro dan juga PKS, telah menerima manfaat daripada pakej-pakej rancangan ini. Pakej-pakej prihatin dan penjana dianggarkan menyumbang lebih 3% kepada pertumbuhan KDNK negara kita pada tahun ini. Dan sekiranya PKP ini terpaksa dikuatkuasakan semula, antara impaknya termasuklah unjuran pertumbuhan KDNK yang dijangka pada tahun 2021 mungkin tidak akan dapat dicapai. Perniagaan terpaksa ditutup semula dan kadar pengangguran di tahap 53% bagi bulan Mei 2020 boleh meningkat secara mendadak.
Ini adalah suatu keadaan yang mesti kita elakkan. Jadi apa yang mesti kita buat? Seperti yang saya telah sebutkan sebelum ini, kejayaan kita memerangi COVID-19 dalam fasa pemulihan ini adalah bergantung kepada diri kita sendiri. Dan ia bergantung pada kesedaran kita, sikap kita dan amalan kita. Amalan kebiasaan baru ataupun new normal mesti kita teruskan. Jangan kerana kes COVID-19 makin berkurangan, kita tidak lagi memakai pelitup muka seperti ini di tempat awam. Pakailah, jangan tak pakai. Penjarakan sosial juga mesti diteruskan. Pastikan jarak anda sekurang-kurangnya 1 meter dari orang lain. Elakkan tempat yang sesak dan sempit. Dan sentiasa beringat untuk elakkan sentuhan badan. Saya selalu berpesan supaya saudara-saudari semua elakkan berjabat tangan. Saya tengok sekarang dah ada yang bukan saja berjabat tangan, malah berpeluk-pelukan ketika berjumpa sahabat handai dan sanak saudara. Ya, itu bagus untuk eratkan persahabatan dan persaudaraan. Tetapi jangan kita lupa, kita masih berada dalam fasa pemulihan COVID-19. Jadi amalan-amalan ini, walaupun baik dari segi pergaulan sosial, namun ianya amat tidak baik dari segi usaha kita untuk melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekeliling kita daripada dijangkiti virus COVID-19. Memandangkan kes-kes positif COVID-19 banyak berlaku dalam kalangan mereka yang pulang atau tiba daripada luar negara. Kementerian Kesihatan Malaysia terus memperkokohkan kawalan di pintu masuk antarabangsa negara kita. Antara langkah-langkah yang diambil ialah melakukan saringan suhu badan dan gejala jangkitan saluran pernafasan semasa ketibaan. Menyemak keputusan saringan PCR COVID-19 yang dilakukan 3 hari sebelum pelawat berlepas ke Malaysia. Merujuk kes yang bergejala atau dikesan positif COVID-19 ke hospital, mengeluarkan perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah di bawah Seksyen 15-1 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 selama 14 hari. Memastikan setiap orang yang tiba di Malaysia memuat turun dan mengaktifkan aplikasi MySejahtera, mewajibkan mereka ini memakai gelang tangan dan memastikan mereka menjalani ujian pengesanan COVID-19 pada hari ke-13 kuarantin di rumah sebelum diberikan pelepasan pada hari yang ke-14. Saya juga hendak mengingatkan saudara-saudari yang pulang daripada luar negara supaya menjalani kuarantin di rumah selama 14 hari dengan penuh berdisiplin. Duduk di bilik yang berasingan daripada ahli keluarga yang lain dan jangan sekali-kali keluar daripada rumah sepanjang tempoh kuarantin. Anda juga mesti melakukan penilaian status kesihatan kendiri menggunakan aplikasi MySejahtera. Sekiranya bergejala, maklumkan pada pejabat kesihatan daerah berhampiran dengan segera. Dan sekiranya anda gagal mematuhi arahan pengasingan ini, penalti boleh dikenakan di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 jika disabitkan kesalahan. Jika perlu, kerajaan akan menempatkan rakyat Malaysia yang pulang ke tanah air daripada luar negara di pusat-pusat kuarantin untuk mengawal kes-kes import dengan lebih berkesan lagi. Penguasaan undang-undang juga akan ditingkatkan dengan denda yang lebih berat akan dikenakan ke atas mereka yang didapati melanggar undang-undang dan peraturan. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, kerajaan juga sedang menimbang
untuk mewajibkan pemakaian pelitup muka di tempat-tempat awam. Perincian mengenai ini akan diumumkan apabila peraturan yang berkaitan dimuktamadkan oleh kerajaan. Dalam fasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan atau PKPP ini, setiap individu keluarga dan komuniti adalah petugas barisan hadapan atau frontliners. Ahli keluarga dan anggota masyarakat mestilah sentiasa menasihati dan mengingati antara satu sama lain. Ibu bapa mesti sentiasa ingatkan anak-anak supaya sentiasa memakai pelitup muka ketika keluar daripada rumah. Ingatkan mereka supaya jaga penjarakan sosial. Sentiasa membasuh tangan, elakkan tempat yang sesak, jangan berjabat tangan dan lain-lain. Ingatkan mereka setiap hari. Tak mengapalah kalau dikatakan belete pun, kerana ini amat penting bagi kita. Ini kerana kita semua sayangkan keluarga kita. Di tempat kerja, majikan mesti sentiasa ingatkan pekerja supaya patuhi SOP yang ditetapkan. Sentiasalah pantau pekerja anda. Letakkan notis ataupun peringatan mengenai SOP yang perlu dipatuhi di tempat yang mudah dilihat. Di sekolah, pengetua, guru besar, guru-guru, pengawas dan ketua kelas perlu memainkan peranan yang lebih proaktif. Ingatkan murid-murid dan rakan-rakan anda supaya sentiasa menjaga penjarakan sosial dan patuhi semua SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Saya juga nak mengingatkan ketua-ketua kampung, imam-imam dan ketua komuniti supaya jaga komuniti masing-masing. Ketua kampung bersama ahli-ahli jawatankuasa kampung misalnya boleh buat lawatan atau rondaan ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh penduduk-penduduk kampung masing-masing. Sama ada di kedai kopi, restoran, pasar pagi ataupun kedai-kedai menjual barangan keperluan harian. Nasihati mereka supaya memakai pelitup muka dan jaga penjarakan sosial. Saya percaya jika kita semua dapat memainkan peranan masing-masing dalam memutuskan rantaian jangkitan COVID-19, kita akan dapat melalui fasa PKPP ini dengan jayanya. Kita baru saja melihat kesan positif daripada tindakan tegas kerajaan dan disiplin rakyat yang tinggi semasa tempoh PKP dilaksanakan. Ekonomi negara kita telah mula rancak kembali dan kita juga telah dapat menikmati semula kehidupan kita dengan mengamalkan kebiasaan baru. Namun, jangan kita lalai dan alpa. Saya nak mengingatkan sekali lagi, pandemik COVID-19 masih belum berakhir. Jadi sama-samalah kita beristiqamah dalam mengekalkan kejayaan kita melawan wabak COVID-19. Saya doakan semoga kita semua kekal sihat, kekal sejahtera dan kekal aman bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.